Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man da'a bi da'watihi wa man haja nahjahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Tuan Imam dan seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi sama-sama kita berhimpun pula pada malam ini untuk kita menyambung bacaan kitab Idaman Penuntut juzuk yang kedua. Baik, kalau ikut ceritanya malam ni sampai tang mana? Dia tajuk apa? Syarat nombor 4. Alif, Ba, Jim, Dal. Sa, barang. Okay, baik. Tuan-tuan sekalian, Idaman Penuntut juzuk yang kedua, kalau Jawi muka surat sebelah, Rumi 7. Baik, nombor 5 lah. Baik, Jim ataupun nombor 5. Betul lah. Kata guru kita yang mulia rahimahullahu ta'ala bahawa penjual dan pembeli mengetahui akan ain barang dan ain harga pada jual beli yang muayyan. Yang muayyan, yang tu kena hafal sikit, yakni yang berlaku di hadapan mata kepala kedua-duanya, atau mengetahui akan kadarnya dan sifatnya sahaja pada jual beli yang pasien dipesan. Dia panggil beli salam. Orang tua kata beli pasien order. Order itulah order. Baik. Jadi syarat nombor 5 ni ialah syarat kepada apa? Barang yang kita nak buat jual beli. Supaya sah jual beli barang itu ada syarat. Barang tu termasuk juga wang bayaran. Maka syarat kelimanya setelah kita baca 4, iaitu pembeli dan penjual ni yang disebut sebagai al-aqidan. Al-aqidan maknanya dua orang yang berakad. Dua orang yang berakad ni maknanya penjual seorang, pembeli seorang. Mereka ni mesti mengetahui, mesti tahu nak apa akan ain barang yang nak dibeli tu. Tahu ni tengok dengan mata lah. Kalau barang ada depan mata, dia panggil ain barang. Dan ain harga. Ain harga tu maknanya duit. Jadi kita yang nak beli ke yang nak jual ke mesti tengok barang tu dengan mata kepala kita, dan duit pun kita tengok dengan mata kepala kita. Jadi mau tak mau duit dengan barang mau ada dalam majlis premis berniaga. Mau tak mau barang tu mesti boleh dilihat oleh mata. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau barang ada di kedai, duit ada di tangan,
dia bubuh nama muayyan. Muayyan ni daripada kalimah ain, betul tak? Cuba ambil kalimah muayyan, mim, ain, ya, nun, bubarih, mim domah, in fathah, ya syaddah, fathah, muayyan, nun, muayyan, daripada kalimah ain, betul tak? Ain ni mana apa? Banyak. Antaranya lah mata. Ain juga boleh makna mata-mata gelap, SB, special brand. Ain juga boleh makna mata ayam. Korek laga timbul mata ayam, dia panggil ain juga. Ain juga nama bini siapa? Tak apalah, jadilah tu. Ramailah bini nama ain ni. Baik. Jadi barang yang boleh ditengok dengan mata, duit yang boleh tengok dengan mata, dia panggil muayyan. Faham kan? Maknanya kalau barang tu tak ada depan mata, duduk di langit, duduk dalam bumi tujuh, dekat graviti, dia tak ada depan mata, dia tak panggil muayyan lah. Dia panggil barang ghaib. Ghaib ni barang yang tak ada depan mata. Maksudnya syarat nombor 5 ni, kita hak beli haji mesti tahu barang apa kita jual. Nak tahu tu cara lagu mana? Tengok dengan mata lah. Baik, supaya tak tertipu, sebab barang ada depan mata. Tu. Ataupun syarat kedua, dia mesti tahu barang itu akan kadarnya, sukatannya, bilangannya, kuantitinya, timbangannya, sukatannya banyak mana, dan sifatnya, spesifikasi, spek. Bila tu pada jualan barang yang pasien ditempah, yang kita baca dah sebelum ni kot. Baca lagi tak tahu? Tak lagi no. Ada satu jual beli namanya beli salam. Beli salam, mana beli pasien tempah. Jadi beli salam ni maknanya, Ustaz, beli barang yang tak ada di kedai. Maknanya barang tu tak boleh kita tengok dengan mata, tapi sah. Jawabnya, kes kedua ni sah jual beli, walaupun barang tak ada di kedai. Dia panggil beli pasien order, dengan syarat mesti barang tempah itu pertamanya ditetapkan kadarnya. Contoh ni macam ayak mineral ni. Kita nak pergi beli banyak, tak ada lah kedai kecil dalam kampung. Nak beli banyak mana? Satu kontena. Di kedai ada 2-3 botol. Haban orang tanya, tu pun berabuk dah, story tak laku. Depa minyak telaganya bukit ayam mineral kita ada jual, orang tak beli, tak laku daripada ayam telaga sedap lagi. Kita ni kedai kecil. Bila kedai kecil, dia tak ada barang ni banyak. Tiba-tiba Pak Long tu dia main nak beli banyak, satu kontena. Tanya dia nak buat apa? Nak buat balas bekas hari kenduri kahwin anak sulung dia esok. Pasal apa? Dulu orang nak bagi bunga telok kan, lah tak mahu dia bagi ayam mineral. Tu kat bunga telok ni kadang-kadang tak makan pun. Bunga pun tu, telok tak makan. Anak pula bunga telok, buka mi telok mi hak tengah je, hak putih tok lagu tu ya. Jadi kita pun ubah passion nak bagi ayam mineral, betul tak? Jadi kita bila nak pergi tempah tu, yang ada sebotol aja sampel, betul tak? Tapi hak banyak-banyak satu kontena duk kelang, maka kita pun beli secara pesanan, order. Barang yang kita nak order ni, yang tak ada di kedai ni, satu kontena ni, supaya sah, mesti pertamanya tahu kadar. Tahu kadar maknanya kuantiti. Kalau pasien bilang lah, nak berapa botol, 1000 botol, kena sebut.
Kalau pasien timbang berapa kilo kena sebut. Kalau pasien sukat kena sebut berapa gantang. Baik, itu satu. Yang kedua, supaya sah beli secara tempahan ni, hak pasien tengok katalog ni. Katalog, mana kata-kata tu kunci tu. Katalog. Boleh kata aku tu. Kata api tu. Baik. Jadi kita kena sebut yang keduanya sifat dia, spek dia. Ayak mineral. Pak Long nak botol besar tu ni, botol ni 500 ml. 500 ml. Itu saiz dia. Tudung biru tu hijau. Tu dia tak kira lah. Cap apa? Cap ni, cap mahkota ni, cap crown, cap queen. Lepas tu ada cok halal jakim. Lebih kurang tu lah. Dia kena sebut supaya tempahan tu tidak ada unsur penipuan. Baik, dengan sebut dua tadi, kuantiti dan juga spesifikasinya, spek dia, jawabnya sah tak jual beli secara tempahan? Sah. Tapi syarat kena bayar cash. Duit ke banyak cash, bukan down payment, bukan pendahuluan, bukan cengkeram dan sebagainya. Ini undang-undang asal, budi bicara kemudian. Baik, itulah syarat nombor 5 ni. Hang nak jual apa hang nak tahu, hang nak beli apa hang kena tahu. Hang nak bayar dengan duit, kawan nak terima beli, kawan nak terima jual, hak kawan je nak terima duit, kena tahu duit apa dia nak terima. Lagu tu lah masuk. Kena tahu. Artinya kalau tak tahu apa hang nak beli apa ni, aku tak tahu. Bini ke habang benda tu dia bulat, lepas tu warna merah, rasanya masin. Dia tampar, dia fikir satu hari dia jumpa. Tak sah lah, sebab tak tahu nak tampar nak beli. Pak mentua aku besar, benda tu panjang, tak panjang sangat, lebih kurang jengkel, warna hitam, makan tak boleh, hisap tak apa, cepat mati. Cari petang tak jumpa. Lagu tu payah. Dia kata ceruk kot. Aku tak tahu dia tak habak. Dia habak benar lagu tu lah. Jadi kalau pasien tak tahu datang pun nak beli, tak sah. Pasien apa? Takut ada unsur gharar. Faham tak ni? Baik. Satu lah. Baik-baik, sambung balik. Sambung. Jika penjual berkata, saya jual kepada anda salah sebuah daripada dua buku ini dengan harga sekodi kain. Ini barter punya sistem lah. Saya jual ke awak salah satu daripada apa? Dua ayak botol ini. Sebotol je lah, hak mana tak tahu lah. Bayarannya ialah apa? Sekodi kain, RM1, RM2, tak kisahlah. Ini contoh. Jawabnya tak sah juga. Pasal apa? Awak tak tetap hak mana awak nak jual. Walaupun benda tu serupa, tapi kena ambil pegang. Ni saya jual sebotol dengan harga sekian-sekian. Tu kita pergi di kedai tu, kita bulan troli. Tu ya. Kalau ikut di rak tu, kan, benda serupa, satu rak. Dia kata, ustaz, dalam gudang dah lagi. Tapi kita nak beli, kita ambil buah dalam rak kita lah. Kita perasil hak kita nak beli tu. Jadi bila ambil perasil, maknanya kita dah tetapkan apa yang kita nak beli. Betul tak? Tapi kadang-kadang kita pasien mudah ikut uruf. Ni saya nak tu ubat nyamuk cap fumakila tu. Hak mana kan susun tinggi tu, ambil hak mana pun sekotak sudah lah. Kau tu pun ambil tak apa dah lah. Dah saya nak tengah, dah nak saya nak bawah. Dia tak lagu tu, main lagu tu lempang ni pungai kepala. Jadi maksudnya barang jualan mesti dipastikan, ditentukan hak mana nak jual. Kalau rumu, mana rumu tak tahu mana satu, tidak sah. Boleh. Baik, sambung. Jika penjual berkata, saya jual kepada awak salah sebuah
maknanya ada 2 atau 3, tapi dia tak habaq mana satu. Salah sebuah daripada buku ini dengan harga sekodi kain, nescaya tiada sah. Pasal apa ustaz? Kerana tiada diketahui akan ainnya yang mana satu. Pilihan qalbu. Baik, selesai kan? Demikian jua tiada sah jika berkata pembeli, saya beli buku anda ini dengan salah satu daripada 2 kodi kain ini sebagai bayaran. Jawabnya tidak sah juga. Pasal apa? Tak tahu dia nak bayar dengan hak mana satu. Ni cerita contoh lama. Baik. Sah jualan satu gantang gandum dan seumpamanya yang terkandung dalam satu lungguk, kerana kedua-dua yang berangkat mengetahui kadar benar yang dijual itu. Ni pasien, ingat kalau saya pasien beli barang timbang duduk dalam guni, beras dalam guni hak 50 kilo, kita nak beli 50 kilo, siapa nak makan? Kita dua orang dengan bini kita ya, anak-anak duk Kuala Lumpur habis. Kalau seguni ni ustaz, jawabnya terdepan pula beli. Jadi kita pun nak pergi timbang sikit sahaja, sekilo. Ni saya nak beras tu sekilo, beras tu dalam lungguk tu 50 kilo ataupun guni tu 50 kilo. Kalau ikut cerita dia, dalam 50 kilo tu ada sekilo tu ya. Kita pun berhabaq, saya nak sekilo beras tu, aci ke tak? Aci ya. Ada unsur ketaktahuan lah, ketaktahuan makna ketidakpengetahuan. Jawabnya tak adalah. Baik, sah nah kita beli ataupun jual satu gantang beras ke gandum ke apakah yang duduk dalam lungguk. Lungguk tu banyak, tapi nak sekilo, nak segantang sahaja daripada lungguk itu, sah. Sah dijual satu timbunan gandum, satu timbun gandum yang tiada diketahuikan sukatannya dengan harga RM5 tiap-tiap segantang. Nampak tak? Jadi tak apalah, tak tahu apa kilo, tapi saya nak jual beras ni, gandum ni, kira segantang RM5. Suka, kita setuju. Dia suka-suka nak apa gantang, nak semua tu lah, suka-suka habis semua segantang sahaja. Nampak banyak segantang. Tak apalah segantang ke 2 ke 3 ke, tidak mengapa lah, sebab dia habaq tadi, dia tetap dah, dia tentu dah tadi segantang RM5, tak mengapa. Baik. Atau jual tanah yang tiada diketahuikan berapa kaki persegi dengan harga RM5 tiap-tiap sekaki persegi. Okey tu. Saya nak beli tanah ni, saya nak jual tanah ni sekaki persegi RM5. Tak tahu luas mana, Lepas tu suka panggil pejabat tanah mai, suka-suka 1000 kaki persegi darat apa? Atau kau ukur untuk saya ni darat ada 2 kaki ya. Itu bukan luah ke tanah, hang kata 2 kaki. Saya suka 2 kaki ya. Tapi tanah tu banyak kaki lah. Dia kata biar pilih Tuan-tuan dan puan sekalian, tetapi jika penjual berkata, ni cemuh nak baca nak baca ke tak mau baca ini berkat kita. Tetapi jika penjual berkata, saya jual kepada anda satu lungguk gandum yang tiada diketahuikan sukatannya dengan harga RM500 pada tiap-tiap satu gantang RM5, pening. Setelah disukat, jika betul ada satu gantang, sahlah jualan itu. Dan jika tidak sampai 100 gantang, nescaya tidak sah. Baca berhabis. Demikianlah dikiaskan pada misal-misal yang lain. Jika dapat diketahuikan ainnya, jualan itu sah. Kalau tak tahu berapa ainnya, apa dia ainnya, lagu mana sukatannya, tidak sah. Itulah sebabnya
tidak sah menjual barang yang gaib, yakni yang tiada dilihat oleh penjual dan pembeli atau salah seorang daripada keduanya, sekalipun keduanya berada di tempat berakad, kecuali beli tempahan. Boleh? Selesai kono. Panjang cerita tu. Kalau ada nak tanya apa, nak tambah sila dalam tajuk kita ni. Sila. Ya. Baik. Yang tu dia tajuk rebat lah. Rebat. Dia panggil diskaun. Kalau beli satu RM5, beli dua $11, orang tak beli dua. Kalau beli dua $9 ataupun $8, kita tahu untung $1.5 no. Kalau beli dua $8, untung RM2 tu. Dapat dua pula. Apa isu situ Ustaz? Kalau bab isu potong harga, itu sunat dalam Islam. Boleh. Rebat ni, diskaun ni adalah sunat dalam Islam. Kalau tanya isu tadi, maknanya harga macam tak tetap. Tetap dah. Kalau satu RM5, tapi kalau dua $10. Kalau dua $8. Boleh saya nak beli hak $2.8 tapi ambil satu? Kedai pegang lagu mana? Dah, barang ni satu RM5, kalau dua RM8. Saya nak beli dua RM8 tu, saya ambil satu sahaja. Penin tu kedai. Baik nah, boleh. Poinnya harga confirm tak? Harga tetap tak? Tetap. Cuma kalau dua ada diskaun, itu sajalah. Nah, dia panggil potongan. Lagi soalan lain? Sila. Kita beli barang kata RM10. Ya. Lepas tu dapat jadi RM10 lampang. Baik. Tadi saya ada ceramah muamalat di Jabatan Kesihatan Negeri 3 jam slot tu, macam-macam. Alah kali GST juga, soalan bentuk GST. Baik, baru ni 3-1 bulan saya pergi beli sikit barang tu, namanya pintu hak kayu biasa lah, 180. Tak cukup no. Rupanya anak kena tambah satu lagi. 1 bulan minta isteri pergi beli pula. Tiba-tiba dia tak mesej, saya kata 180, hantar mesej dia tak. Kena tambah pula RM10.8 kupang. Kedai kata GST, tak apalah. Jadi GST ni dia tak maksud harga barang, ialah cukai berasingan daripada jumlah belian. Sebab tu kadang-kadang yang mereka tanya baru ni, macam mana kalau harga tu maknanya GST diserap dalam harga. Macam kedai minyak kan, minyak 97 dia kena GST, tapi dia tak nyata GST. Nah, dia pakai serap terus, dia tolak buah minyak RM50, dapat RM50 termasuk GST. Baik, kalau tuan tanya barang RM10, kita bayar RM10 dan kupang, kita ni harga barang berapa? RM10. Oh, RM10 saya nak beli, kalau mahal saya tak mau. Nah, dia kita pun pergi bayar. Bila bayar RM10, dia dapat loan 6 kupang lagi. Kata RM10, ni dah main harga ni. Dah hana kupang ni kerajaan nak, pak nak duit anak. Jadi dia minta lah 6 kupang. Adakah dengan tambah 6 kupang itu dikatakan harga bias ataupun harga belum ditetapkan? Jawabnya telah tetapkan RM10. 6 kupang itu charge ataupun GST. Dia bukan masalah harga lah. Duit terus pasti impi kepada Menteri Kewangan pertama. Baik. Atas nama kerajaan lah kan. Tak apa sana, yang tu kita kata harga tetap. Baik. Bila tuan tanya GST, saya nak ulas sikit boleh? Sikit sahajalah. Boleh kan? Dia punca GST ni senang saja. Saya ibaratkan macam pak dengan anak. Macam kita ni anak,
Kalau kita dah bekerja, ada pendapatan lebih, tiba-tiba pak kita ni miskin, betul tak? Bila pak kita miskin, dia pula uzur, tak boleh buat kerja. Jadi kita sebagai anak ni wajib kita tanggung pak kita, kewajipan dah. Baik. Ya. Dan pak tak payah minta, kerana tengok dia uzur, kesian, miskin, susah, tak ada pendapatan, kita bagi sendiri lah. Betul tak? Betul. Yang kedua, pak ni pula, kalau dia miskin, dia tak ada duit, biasanya dia akan minta ke anak. Aku tak ada belanja ni, beras habis, menyanyak habis, kata amal aku tinggal sisik lah. Aku nak pakai duit sikit, kita pun ada lebih, bagi tak? Bagi lah, sebab pak nak makan. Yang ketiga, kalau pak tu kaya, anak pun kaya. Pak ni duit kembung penuh poket, anak duit pun banyak, penuh bonak kereta. Tiba-tiba anak kata, pak ni cik nak bagi kat pak sikit duit, mau tak? Kalau pak ni macam jenis kat lah, kaya pun, pasal apa nak bagi? Kenal jasa pak belah saya. Kita aku duit banyak lah ni, nah, tak apa cik nak bagi juga, pak pun ambil lah. Nah, nak kata tak apa nak mau mana, dia ambil juga. Pasal nak bagi. Yang keempat, pak ni kaya. Bila pak kaya, duit banyak, anak pun kaya, duit banyak, tiba-tiba anak kata, pak cik nak bagi duit ke pak ni, mau tak? Sebulan 500. Tak payah, aku duit banyak lah, hang bagi kat rumah ni yatim lah, ada guna, ada manfaat juga. Pak kaya kata lagu tu. Nombor 5, pak ni miskin. Bila pak miskin, kita ni ada duit lebih nak bagi kat pak, tapi oleh kerana pak ni, ustaz, saya bukan tak mau bagi duit kat dia, tapi saya bagi 500 hari ni, esok habis. Pasal apa? Dia pergi pelaga ayam, dia pergi nombor ekor, tikan nombor ekor, main judi, no. Pasal tu yang saya tak apa nak bagi you. Pasal dia susah, tapi bila saya bagi duit kat dia, dia duk perhabis kot lain. Saya tak apa nak bagi lah, takut je subahat juga. Yang keenam, pak ni duit ada, kaya, tapi duit tak ada di tangan. Pasal apa? Duit ni duk rata, tabak rata. Tanya pak duit sikit, kata aku tak tahu duit pas mana tu, tapi duit ada, cuma tak ada di tangan. Kita pun balik rumah pak kita ni, berjalan-jalan, saya pak tunggu, yang aku tunggu rupanya lungguk duit. Oh, pak tahu kata, masuk bilik ada nah, duk dalam tu kotak sabun, ada duit pula. Pak ni dia kaya, tapi duit tak ada tangan. Sebab apa? Dia pasien tinggi rata. Nah, masuk dalam bilik, ada pula tidak tahu, datang apa kumur-kumur ni, selak bantai, serut duit pula. Pak duit banyak, tapi dia tak ingat tak mana, cuma mujuk dia tutup kolam rumah. Bila dia tutup kolam rumah, kita pun tersepak, nak terpegang, nak cedok beras ni, nak masak, gagal nak tampar ni, duit dalam tuan beras. Maksud saya, kalau macam tu yang betul, cuma pak tu dia tak ingat tak duit mana, tapi mujuk juga dia tahu duit tadi dalam rumah. Boleh kita kutip-kutip, mik belanja, betul tak? Hak nombor 7 ni, pak ni duit ada juga, tapi tak ada di tangan. Pasal apa? Dia tinggal duit di rumah orang lain. Rumah siapa, ustaz? Rumah bini muda di Thailand, bini nombor 3 di Singapura. Jadi bila duit ditaruh di rumah orang lain yang luar negara ni, akhirnya lah rumah tangga tak ada. Dia minta kita, saya bukan tahu bagi kat pak saya, ustaz, dia duit ada, tapi tak ada sedia di tangan. Pasal apa? Kan, simpan di Thailand sikit, simpan di Singapura sikit. Jadi lah rumah ni tak ada duit, nak kena cari duit lain pula. Hantu tak orang bagi lah, bukan tak orang bagi, ustaz, kalau bagi esok pergi Singapura pula. Nah, jadi saya tak apa nak bagi lah. Nah, banyaklah ceritanya situ. Saya nak habaq lagu ni je. Kerajaan ni kalau duit banyak betul, kantung dia penuh, dia tak minta dekat rakyat ni. Rakyat ni adalah anak dia lah.
kerajaan tu adalah bapa, tu ya. Tapi kerana dah duit tak ada, anak nu minta, hak sulung minta nak beli baju, hak bongsu minta beli aiskrim, bini pula minta nak beli baju, macam-macam lah. Dia garu kepala nak ambil ke mana, akhirnya minta ke anak lah. Baik. Tapi yang orang duk sembang ni, pertamanya kenapa pak ni kalau ikut tanah banyak, kebun luas, bendang pun banyak, negara besar all start, nak ada gerai kedai macam-macam, tapi tiba-tiba dia duit tak ada, rupanya dia duk angkut buat balik pi Bangladesh, buat pi Mongolia, dia buat pi Turkmenistan lah gitu. Duit tu tak ada dalam negara, duduk di luar. Orang panggil, kalau yang atas nama menega pelaburan okey lah, tapi hak pasien buat pelari susuk ni dia panggil apa? Gubahan haram. Dia panggil ketirisan sepasal tu. Ketirisan sepasal menyebabkan duit ni tuan-tuan sekalian hilang banyak dalam poket, duduk dalam tangan orang. Nak belanja terpaksa cari sumber yang lain. Maka kerajaan pun supaya dia dapat duit segera dan cepat dan banyak, kerana esok nak rolling balik duit tu untuk anak-anak dia juga, maka cara paling mudah adalah GST tu lah. Kerana SST baru ni dia tak berapa sampai kat kerajaan. Bila dengan GST, dengan software dia, tahu dah banyak mana aku dapat kerajaan, tengok tiap-tiap hari. Hari ni masuk banyak mana dia boleh baca dah, sebab sistem tu. Bila tahu duit masuk banyak mana, lepas ni lebih cadang lah, nak nikah seorang lagi ke, dua ke, tiga ke, lebih kurang lah begitu. Baik. Yang kita nak tegurnya ialah, dengan suasana sekarang ini, dengan pendapatan per kapita rakyat Malaysia yang terbanyak, kurang daripada 47,000 setahun, kurang lah. Yang lebih dari tu tak ramai pun. Biasanya kalau gaji minimum 1,200 pun tak boleh lagi, 900 ada. Ada mengajar sekolah agama rakyat tu 600 pun ada, sehari RM20. Tu ya. Dengan pendapatan yang begitu rendah, patut ke tak patut dikenakan GST? Itu soalannya. Kita bukan nak kata GST itu haram mutlak, tidak. Nak kata boleh mutlak pun tidak. Tapi haram dan boleh GST mestilah bersyarat. Bersyarat. Dengan per kapita yang rendah, nak kurang daripada 9,000 setahun pendapatan setengah rakyat, maka tak patut kena GST. Tak patut. Singapura dia ada GST, tapi pendapatan, dia panggil pendapatan gaji minimum bulanan rakyatnya lah $1,200. Kalau kali dengan duit kita, lebih kurang lah 2,500. Nampaklah ni. Baik. Di Hong Kong dahulu pernah dikenakan GST, tapi persennya 3%. Tapi GST telah pun dibangsuhkan di Hong Kong. Kerana dengan GST 3% sahaja menyebabkan aktiviti perniagaan jadi slow. Pasal apa slow, Ustaz? Orang nak beli tak pernah banyak lah. Aku kena beringat sikit pasal apa? GST pula jadi kena beringat lah belanja. Bila pakat-pakat beringat, makan di rumah, nampak tak? Nak makan padi pun tanam, makan beras tanam sendiri. Saya buat contoh sahaja. Nak makan cucuk pun buat sendiri. Nak goreng ikan pun minyak-minyak tanak sendiri. Tanak dengan minyak-minyak tak apalah, minyak-minyak kan minyak-minyak betul lah. Mereka jual minyak kelapa sawit lah, kita buat minyak-minyak betul, tanak sendiri lah. Pasal apa? Duit kurang GST, menyebabkan secara tak langsung aktiviti perniagaan jadi down. Maka sampai ke tahap orang yang berniaga kecil-kecil tutup lah. Tak payah pijuh. Baru ni di Kupang, sebuah kedai kedai roncit, dia berniaga ni kecil-kecilan lah, pekan Kupang, orang panggil pekan Cowboy lah.
Kupang kat besar mana, saya pun duduk situ lah. Kira saya pun duduk main kot tu lah. Kalau dia mengatakan pekan koboi, kira saya ni kira koboi juga lah. Tak apa, sebab duduk main kot tu. Kedai tu duduk berniaga lama dah. Jadi baru ni kerana kena daftar GST, dia pun terpaksa ambil keputusan tutup terus perniagaan. Pasal apa? Pertama, nak daftar kena bayar 5,000. Lepas tu dengan komputer nak kena apa, dia kena install software tu pula 2,200. Kalau ikut dia punya cukup, dia punya orang kata apa, sistem dia lah. Kemudian nak lantik pula kerani buat akaun tu, kena upah hasil pula. Kita berniaga tak terang mana, lalah dia kata dia campur tolak mail, tutup terus ya. Nampak tak? Tu baru tang nak daftar GST, belum pelaksanaan GST, dah tutup dah kedai. Baik, saya ingat dengan cerita 2-3 tu kita boleh faham kono. Kita tidak membantah GST secara mutlak, dan kita tidak menyokong GST secara mutlak. Ada ketikanya boleh dan perlu, ada ketikanya tak boleh dan tak perlu. Untuk suasana majoriti rakyat Malaysia sekarang dengan pendapatan per kapita yang rendah, jawabnya GST memang belum layak dilaksanakan. Macam tuan-tuan sini tak apalah, orang ada duit banyak, setakat RM10 banyak dalam kupang kerajaan tu, dia tersedekah lah buat guna. Sedekah ke pak tak ada duit. Baik, jadi dia kono habis kau lenjong sangat. Saya ada buat bidalan tu lah, bidalan tu saya yakin kalau pak duit banyak, dia takkan minta duit ke anak. Bahkan dia kata duit hang tu bagi buat masjid lah, wakaf ke apa ke, aku tak mau, aku kaya dah. Bila pak telefon ni, hang duit bulan ni tak bagi lagi, tak ada 30 telefon, hang bulan ni, sepatutnya bulan depan tu pak minta ni, hang duit bulan ni tak bagi, pak bulan ni cik bagi dah. Oh tu hak bulan depan pula kot, hari ni 30 bulan. Dia kelang kabut minta dah pak kita ni. Pasal apa? Tak ada duit lah tu. Kita tak apa ustaz, oi kalau pak ambil duit dia ni belanja betul insya-Allah dia minta 500,000 kita bagi. Tapi dia belanja tak betul. Cucuk rokok 5 batang sedah. Tak paling tak ada duit 5 batang sedah cucuk. Gurus 5 batang. Lepas tu lebih 15 batang tok dalam sungai. Hebatnya kes tu yang tak bagi tahu. Bukan tak sayang ke pak, sayang, tapi takut subahat. Boroh tak padan, belagak tak padan. Dia kata ni bulan ni hantar duit sikit boleh tak? Kenapa pak nak guna? Pasal mana nak bayar kereta ni? Bukan kereta lama habis banyak. Tu lama habis ni beli baru pula. Ini nak kena banyak pula. Jadi hang nak kena tolong pak sikit tak banyak 900 je. Kereta pula pak Maybe hari tu ada lagu tu lebih kurang. Tu yang saya pun dah pekin di rumah ni. Kereta sebiji tak lepas lagi. Tiba pak minta nak bayar kereta dia nombor 2. Saya tak lepas saya. Tak patut pak saya. Tapi kerana anak kan bagi jugalah. Tapi kan hati kan bengkak, ikhlas tak langsung bagi pun sambil mumpat je. Tu pun kata ke mak je lah, mak tu nasihat pak kena lagu tu lah. Baik, pak pula kata kalau hang tak bagi aku juga bulan ni, hang bukan anak aku dah ya. Aku tarik dekat penalan. Nak suap anak aku pun bin orang lain. Kita pun terpaksa bagi juga. Sambung tuan-tuan sekalian. Dia kata orang ni tak boleh banyak-banyak sangat, sikit-sikit jadi. Baik, cara-cara melihat. Cara-cara melihat. Maksudnya tadi dia kata syarat nombor 5 sah jualan apabila barang yang dibeli mesti kita kena tahu menatang apa, lagu mana, sifatnya, sukatannya, dan benda tu ada depan mata. Bila ada depan mata, kita tengok, dengan tengok itu kita tahu dah barang tu apa dia. Betul tak?
Maka timbul satu soalan, lagu mana cara kita nak tengok barang tu supaya kita ada maklumat barang tu? Nak tengok lagu mana? Sebab barang bukan sama. Macam ayat mineral ni, botolnya loop sinar tu ya, nampak lah. Kadang-kadang ada botol dia passion warna gelap. Saya nak mineral putih tapi botol hitam, nak nampak lagu mana? Kena buka. Kena buka nak tengok. Baik, macam buah cempedak, buah nangka madu, had tu je ikut pergi jalan lah. Di gurun ada jeniang dah, no? Nangka madu, dia koyak siap-siap tu ya, nampak kuning lah. Nampak kuning. Yang tu dah terkoyak, dia letak di luar, kita tengok, ya, dia koyak siap-siap. Tapi kalau kita nak beli sebiji terus, biji dia belah-belah kilo tu, sekilo apa duit nak? Seulah apa RM5 ustaz? Seulah tu RM5 kau nak ambil sebiji. Tak apalah, dah menggunakan bini mengidam nak kasih sebiji, kita beli lah, tak apa. Tapi maksud saya, kalau beli sebiji buah nangka madu tu, nak tahu lah guna isi tu elok ke tak dalam, kena koyak lah. Dia passion kena koyak. Macam buah temikai, nak tahu elok lagu mana? Saya nak buat temikai hak merah menyala, manis belecah, dan yang penting kali murah. Tu orang beli lagu tu lah. Orang meninggal, saya ni memang tak, saya tak biasa jual buat temikai hak tak merah dan hak tak manis. Saya dah meninggal lama dah. Baik, jadi buah temikai ni nak tahu elok, dia passion kena belah. Itu cara melihat. Ni faham kau dah? Ada buah tak payah koyak. Kalau koyak dia salah balik. Contoh ustaz, macam buah apa? Buah langsat. Kalau buat koyak sebiji-sebiji tu kan, habis lagu tu. Nak ambil sampel, koyak sebiji, makan. Lemak manis ambil sekilo, kita tengok dah lah tu. Buah durian. Buah durian ni, maaf sebulah, kalau durian hak passion banyak, seraga RM5 tak apa, dia tak kisah, kita pun tak kisah, elok tak elok lebih kurangnya. Seraga tu boleh makan 10 biji pun seronok lah, sujud syukur lah. Tapi kalau main musim durian tak ada, ataupun durian kahwin hak passion bakar mahal tu, di 24 Musang King, tidak kunyit, ataupun entah apa tu, tak ingat, mahal-mahal ni, sekilo sampai 20-30. Yang tu hak nak beli pun takut, hak nak jual pun tak berani. Nak turih takut putih, nanya kita pun nak beli, tak turih putih, nanya kita. Jadi turih juga, dia kena tengok caranya turih buah tu. Itu dia nak cerita sekarang ni. Bila nak beli barang, mesti tahu barang tu apa, lagu mana, sifatnya. Nak tahu tu kena tengok. Nak tengok tu ustaz, tengok jenis barang lah. Ada pasien tengok keluar betul dalam dah. Macam kita nak beli beras kan, beli beras ni dia bukan guni, nak timbang 5 kilo, tengok atas aja, betul ya? Saya nak beras ni 5 kilo, tak payah dah belas sebiji kokoh hak buah tu kecil ke hancur ke, no? Jadi tak perlulah. Itu dia panggil cara-cara melihat barang. Baca tuan-tuan. Memada melihat barang dan harganya dengan pakai lungguk, sekalipun tidak diketahui akan bilangannya atau sukatannya, cukup pakai congok sahaja, agak sahaja. Seperti kata penjual, saya jual kepada anda selungguk beras ini dengan harga bagian-bagian. Selungguk tu maknanya, poin dia apa? Kita tengok lik atas ajalah, hal lik bawah tak tengok, aci ke tak. Soalannya, adakah lungguk beras hak lik bawah tu sama dengan beras yang duk lik atas? Kita tengok lik atas saja. Faham kot lik noh? Lik faham tak ni muslimat? Saya beli beras tengok lik atas, lik bawah saya tak tengok. Tanpa tu ustaz, lik di sebalik atas, di sebalik bawah. Jadi cukup dah setakat tu. Tengok ke atas saja, pukul borang hak bawah pun lagu tu lah. Nah, baik.
Melainkan kalau tipu cerita lain, beras atas bawah tu batu, tak ada kono. Dah tu tak ada. Kalau beli juga kita pun bodoh sekali lah. Nah, dia cedok sikit ustaz, buat 1 kilo naik 3 kilo. Terkejut saya. Kena beras tak terang lagu tu. Dia cedok penyok tu 3 kilo timbang. Kita berasa betul kan ni, tak beras bar ni, beras besi bah. Nah, berat sampai terang ni. Jadi kita beli pun nak cerdik jugalah. Kau terang tu cedok sekali biasanya 1 kilo je naik 3. Dan tanpa gagal pun lah sikit. Gagal tengok ketui batu Bukit Perak. Contohlah. Tak apa, tuan-tuan apa sekalian. Baca. Baik, kata seperti kata penjual, saya jual kepada anda selungguk beras ini dengan harga bagian-bagian. Maknanya kita bila tengok beras lungguk, kita hanya tengok lid atas sahaja, fahamnya bawah pun serupa juga, tak payah duk belak sebiji. Nah, habis lungguk tu kawan tutup kedai pun kira tak habis lagi. Habis. Jawab pembeli, saya beli sah jualan itu tetapi makruh, kerana terkadang bawa kepada menyesal. Sebaliknya, kalau segulung kain atau seumpamanya yang tiada diketahuikan berapa, ialah sah jualan dengan tiada makruh, kerana barang-barang pakai lungguk itu bertindih antara satu dengan yang lain. Mungkin hak bawah lain pada atas, tapi kalau kain skodi, kain segulung sama. Ni kain segulung ni nak raya ni. Baru ni kawan cerita nak kenuri Kak Ipak dia lah. Kak Ipak ni orang senang sikit, dia nak sponsor belah sana dan belah sini. Maknanya lek laki bini tu hak adik beradik mereka tu. Dia nak sponsor kain supaya kenuri rumah dia esok ni pakai semacam belakah, pakai lagu tu ni adik beradik dia lah ni, bukan orang lain. Maka terpaksa beli banyak sebab adik beradik ramai, beli 2-3 gulung. Nah, bila kain dalam gulung kan yang dikeluk daripada kelang, hujung kain tu, hujung sekali hak gulung-gulung hak hujung dia tu dengan hak tengah sekali tu sama dah agak-agak. Muslimat kaki beli kain. Ini contoh gulung kan, gulung ni hak hujung dia kan, 50 meter contoh. Hak hujung ni yang ternampak ni dengan hak di tengah kaitan hak mula-mula gulung tu sama tak kain jadi? Sama sama sahaja. Jadi kalau passion macam tu maknanya dia tak berubah dah pattern, saiz, warna, bunga macam kain digulung tu, yang tu tak apa, cukup tengok luar pun kita beli sah dan tak makruh. Tapi kalau beras lungguk tadi, walaupun tengok di atas pun kita faham bawah pun serupa, sunat kita tengok juga sikit, cedok sikit. Kalau beli pakai lungguk tak tengok hak bawah, dia panggil sah cuma makruh. Takut apa? Beli orang saya tahu ustaz, saya ingat beras tu panjang-panjang, boleh masak kotong. Rupanya hak atas tu dia panjang basmati, hak bawah tu beras mati, hak atas tu dia basmati. Nyesai di rumah. Sunat tengok juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana kedai dia buat tu betul jugalah. Nak berapa balong beras ni sekilo, dia pun cedok secawan cedok sikit kan. Sambil dia cedok, dia tengok dia tu sama tu. Baik, itu sunat buat macam tu. Nombor 2, memada dilihat sesuatu barang dahulu daripada akad pada barang yang biasanya tidak berubah sehingga sampai waktu berakad. Sepatutnya tuan-tuan, modus operandinya kita akan tengok barang bila kita dah nak beli. Betul. Kita masuk kedai, saya nak yang tu, tunjuk, tengok pula, saya nak yang tu. Contoh, biasanya kita akan tengok barang bila kita dah nak beli. Boleh tak kita tengok siap-siap hari ni, kita beli esok? Kita masuk kedai, pusing cam lah, barang ni, tapi tak beli lagi hari ni.
esok kita main ni, saya nak barang ni, dia tulis A, B, C, D 1, 2, 3. Barang tu dia tengok kemarin ataupun tengok pagi tadi, petang ni baru main beli. Dia tak mau tengok, pakai haji tengok sebelum ni sahaja. Haji ya, haji dan sah jika sekiranya barang yang dia tengok pagi tadi ke kemarin ke, barang yang pasien lambat ataupun dia tak berubah fizikalnya. Fahamnya Ustaz? Kalau dia tengok barang tu kemarin, barang tu biasanya sampai hari ni dia akan jadi ubah, dia berubah sifat fizikal. Contohnya apa? Nah, dia beli ketui, dia tengok kemarin ketui, saya nak beli ketui kemarin, saya tengok kemarin luar hak panjang tu. Dia kata tengok bila kemarin, saya nak hak tu lah. Tak mau tengok dah lah, kena hak tu juga, hak panjang macam kemarin, hak panjang tu lah. Jawabnya tak sah adalah. Sebab apa Ustaz? Sebab es krim pula, es ketui dia pasien saya. Nampak tak? Dia bertaras tak, dia tengok kemarin tu dengan nak sampai beli hari ni, dia berubah lah fizikal dia. Berubah ke tak? Berubah sebab dia ayam. Ais dia cayak, betul tak? Lagu tu lebih kurang. Baik. Saya nak minta dalam masjid tolong bagi contoh yang lain. Apakah barang tu dia cepat berubah? Tolong bagi contoh Ustaz. Apa? Sayur ikan. Baik. Kemarin tengok ikan tu noh, mata beliak baru lagi noh. Saya nak ikan termenuh hak saya tengok kemarin noh. Hari ni kira 24 jam dah. Perut pun pecah dah. Dia berubah. Kalau barang pasien cepat berubah, daripada time kita tengok dengan time kita nak beli, jawabnya kita kena tengok pula. Pasal apa? Kalau dia berubah, barangkali tetap kenal, kerana yang kita nak macam kemarin, hari ni dia berlain dah, mungkin kita tak mau, maka dia kena tengok balik. Faham ke tak? Baik. Tapi di Pulau Pinang ada satu restoran, mereka panggil lah, dia panggil restoran gulai kemarin. Kedai mamak juga, tapi dia panggil restoran gulai kemarin. Bisa biar? Tak bisa pindah. Dia masa hari ni jual esok. Hak kita tengok hari ni hak kemarin. Dia nak beli hari ni hak kemarin lah. Nak makan esok dia masak hari ni. Nak tak apa yang tu. Memang kita pun nak yang tu, pasal kalau hak masak sekarang makan sekarang dia kurang dia kena taruh esok, lebih kurang macam gulai perangat lah no. Hak tu berubah lagi bini cicah roti Bengali. Nah gulai kemarin tak apa. Tahu duduk ni. Baik. Memada dilihat setengah atau sebahagian sahaja daripada barang itu jika menunjuk kepada yang bakinya sama macam yang dilihat, tak payah belek satu-satu. Umpama selungguk beras atau selungguk kacang dan sebagainya daripada benda-benda yang biasanya tidak berlainan antara setiap satunya. Dah habaq tadi, terus ke bawah. Adapun jika lungu itu buah timikai ataupun buah delima ataupun buah mangga atau sebagainya, tidak memada dilihat sebahagian sahaja, malahan kena tengok satu persatu. Pergi mesyuarat perleh, balik main ustaz, singgah di tepi jalan beli harum manis. Harum manis tu buah pelah, betul tak? Harum dah, manis dah. Hak dia rasa tu lah. Cuma nak beli pula sekilo balik rumah sebab bini pesan. Bini kata kau terlupa, mesti lipat balik pergi beli juga. Jadi kita pun beli juga sial. Jadi kita pun beli sekilo lebih kurang 5-6 biji lah. Undang-undang buah pelam, kerana setiap buah pelam dia tak akan sama setiap biji. Maka undang-undang dia nak beli mesti tengok satu-satu. Dengan tengok satu-satu kita dah dapat satu ilmu tentang setiap biji buah pelam. Rosak ke, ulat ke, elok ke.
mesti tengok satu-satu. Kalau saya nak sekilo buah pelam ni, dia ambil sekilo, kita tak pilih satu-satu, tiba-tiba balik buruk, maka kita dianggap cuai, pembeli yang cuai. Lalu kita dianggap orang yang tidak patut minta ganti rugi. Pasal awak pembeli cuai buah pelam, buah temikai, buah konen, buah moktan, buah apa lagi, buah lansat, buah dokong, buah ciku, buah sawah. Yang tu dia pasien tengok sebiji-sebiji. Sebab kadang-kadang hak atas lain, hak bawah lain, dia tak serupa berat tu ya. Maka kalau kita duk entah apa, ambil hak mana pun ikut, saya redha belakang, balik-balik sebiji je elok, halin semua berulat, belah-belah ulat keluar, belah-belah ulat keluar. Jawabnya kita tak layak untuk pi claim balik, minta ganti. Pasal apa? Mu adalah pembeli cuai. Hak kamu beli buah pelam, belek sebiji. Tapi bila mu tak belek, mana mu redha dengan segala kecacatan dan kekurangan, rupa-rupa ulat sungguh, makanlah ulat tu sekali. Ulat dalam buah boleh makan tak? Ulat dalam buah boleh makan tak? Ulat dalam buah boleh makan ke tak? Boleh jika duduk dalam buah tu lah. Tokok-tokok, masa lemak manis pula ni, telan pi dia ada keluar bulu kaki apa, ulat yang tu halal. Tapi kalau tak ada belah buah pelam tadi, ulat luruh, sekok luruh duk melata lah. Kita pergi ambil jemput, ni ulat buah ni, dia ambil bermulut hukumnya haram lah. Sebab dia telah pun keluar daripada buah. Yang mereka kata halal makan ulat dalam buah, hak duduk dalam buah sungguh. Yang kita hirih-hirih, dia duduk di dalam, tak tahu kata dia ada, tertelan sekali, yang tu tak apa. Tapi kalau yang bila kita dah belah buah pelam, ulat tu jatuh sekok, kita pergi ambil kutip, haram balik. Hak tu bukan ulat dalam buah, pernah duduk dalam buah tapi dah pun di luar buah. Maka tak boleh. Selesai lah. Nak habis sikit lagi sebab minggu depan atau bulan depan kita baca tajuk baru. Adapun jika longgok itu buah temikai ataupun buah delima, delima merah atau mangga atau sebagainya, tidak memada, makna tak aci dilihat sebahagiannya sahaja, bahkan mesti kena tengok satu-satu. Beli buah pelam 10 biji, kena tengok tiap-tiap 10 biji itu. Tentang melihat suatu barang itu diambil kira apa yang munasabah dan yang patut dilihat pada adat biasa. Umpama membeli rumah, dilihat bangunannya. Dah itu Ustaz, semua nak beli barang nak tengok dulu. Tengok, saya nak beli rumah Ustaz, nak tengok lagu mana? Pergi tengok dah elok luar tu, dalam kot semen kosong ke, batang kosong ke, Ustaz boleh saya nak katok sikit. Katok tengok tiang kokok dalam kosong ke, saya tiang tu pula dinding plaster ni dalam tak ada apa-apa, katok. Dia bukan passion tu lah, ikut adat sahaja. Adat kata beli rumah, tengok kot luar je. Okey, berkenan. Baik, umpama membeli rumah, dilihat bangunannya, atapnya, sutuhnya. Sutuh ni dia panggil apa? Tu, bumbung ataupun siling. Atap ni rumah belah-belah negara yang ada hujan macam Malaysia ni, ada atap zinc, genting, rembia zaman dulu dan macam-macam. Tapi hak kata sutuh ni macam belah-belah negara yang tak ada hujan ataupun yang kurang hujan. Macam di Mesir, tentu macam rumah yang ada atap jarang. Ustaz, mereka tu hujan tak basah kan rumah tak ada atap? Kita dah berheran. Kawan kita dah pergi berziarah ke Mesir, dia tengok, tak ada atap rumah kau ni hujan depan ni pasien tak basah kau dia pasien tuang simen tu, tuang simen macam lantai ni kan, bawah tu rumah orang, atas tak buat umur lah, pasien hujan kurang, hujan setahun sehari dua lagu tu je. Baik, jadi tengok sutuh, tengok dinding, tengok paritnya dan lain-lain. Dan membeli kebun, cara tengok lagu mana?
dilihat pokok-pokoknya, pagarnya dan parit-paritnya. Tu cara dia. Tak payah pergi cangkui tengah ada apa bawah tu, tanah merah ke tanah hitam. Nah, pokok pula nah pergi tengok akak panjang mana ni. Tak payah tu cerita, tak cerdik. Cukup tengok pokok, cukup tengok pagar, parit, dan membeli kain dilihat dengan dibuka lipatannya dan dua mukanya. Jika sebelah luar lain dan sebelah dalam lain, tengok lek bawah lek luar kalah macam kedak. Dan membeli kitab atau kertas atau mushaf Quran, dilihat semua kertas-kertasnya. Siapa lah ramai ni beli Quran tengok selai-selai dah. $30 juzuk maknanya 30 jam. Beda. Kok ada ayat jatuh ke, ada muka surat tak tercetak ke, sepatutnya lagu tu lah. Tapi kita ni ambil sikap lebih kurang lah. Kita panggil toleran, lebih kurang budi bicara. Tak apalah nak kira Quran had jual tu elok belakang lah, KDN cek dah. Jadi kita pun beli terus, tak semak dah. Sah. Adat lagu tu dah. Cuma tiba-tiba balik kedai kata ni palong, semak dulu, selesai kos lagi, mana tahu ada muka surat hilang ke. Tak apa, saya kat mana pun tak apa. Sebab Quran dalam dada ni, hak ni beli buat syarat saja. Kemas juga cara palong sembang. Hak ni beli buat syarat ya, nak kata ada Quran di rumah tapi Quran dalam dada dah. Tak apa, tak semak-semak apa, kira okey takkan hilang muka surat saya sambung ni dengan mulut Nah, dia pun beli bayar RM20 upah cetak. Beli Quran lah maksudnya. Setengah orang kata ustaz, Quran haram dijual. Nak hantar orang yang dilaknat Allah Ta'ala, orang yang jual Quran. Dia salah faham. Jual Quran tu maknanya dia tolak Quran, dia ambil bukan Quran sebagai sumber dia. Tu namanya kena laknat. Hak pergi beli Quran di kedai Darussalam ke apa ke, bayar RM20. Itu beli betul, itu tak apa. Ataupun tak gamak ustaz beli Quran ni kalam Allah ni, niat ni upah cetak RM20. Ikut sukalah Yang kata jual yang haram, yang kena laknat tu, yang tolak Quran, tolak hukum Quran. Tu yang kata dilaknat tu, dia jual Quran dengan dunia. Boleh faham kan? Jadi sepatutnya beli Quran tengok selai-selai kita pun tak apa, tak semak. Tiba-tiba balik rumah hilang sungguh 2-3 muka surat. Cacat tak? Cacat. Tapi cuai kita tak? Cuai kita tak? Cuai kita, maka kita kena redha. Sebab cuai itu pihak pembeli. Tang mana cuai? Tang dia malas semak selai-selai. Kedai abang dah, saya suruh semak, dia tak mau. Jawabnya dia cuai pembeli tadi. Lalu dia tidak berhak meminta ganti rugi, melainkan dia pergi buat sedih, dia buat teriak lebih kurang, yang saya ni Quran hak beli kemarin tu hilang 2 muka surat, saya nak tukar. Saya dah abang mai tengok palong kata tak apa, palong redha ke mana pun. Habis tu itulah saya kemarin pikir lagu lain, hari ni pikir lagu lain pula. Sebab apa? Quran hak dah pun hilang dah. Ni saya kena cari jugalah Quran lain boleh minta ganti rugi. Itu ikut budi bicara penjual. Penjual tak apalah, oleh kenapa pakcik punya pasal saya akan tukar yang baru lah. Hak tu mai saya bagi ganti yang baru. Itu budi bicara tuan kedai. Kalau ikut haknya dia boleh tidak ganti kerana cuai pembeli. Budi bicara ni yang bukan hak pun kita boleh bagi. Hak kita pun kita boleh undur diri sebab budi bicara. Menuntut hak satu kewajipan, mengambil hak satu kewajipan, mengabaikan hak budi bicara satu benda sunnah yang dikatakan sebagai amalan, fadilat amalan. Boleh faham kono? Setakat tu Allah Subhanahu wa taala a'la wa a'lam bis-shawabi. Ya. Baik, terima kasih. Beli rumah, tengok plan dia ataupun rumah contoh
Nah, tengok rumah contoh, saya nak ni Hasimidi, ada yang bungalow macam-macam lah kan. Jadi kita pun kena tempah lah bagi nama. Nah, okey, lebih kurang lah kita bayar pendahuluan ke apa ke, kadang-kadang buat loan siap dah pun dah. Betul tak? Baik Ustaz, apa status kita membeli rumah yang sedang dibina ataupun akan dibina? Boleh ke tak boleh? Bila kita setuju beli, pemaju akan jual, pemaju akan recommend kita dengan satu bank, kita pun buat loan, lulus. Bila lulus loan tadi, bank ataupun pemaju akan terus, nah, maknanya buat projek rumah tersebut untuk pihak kita. Soalannya, boleh ke tak boleh Ustaz? Sebab rumah tu masa saya beli, besi pun tak ada lagi, bata tak ada lagi, baru plan sahaja. Ataupun tengok rumah contoh, jawapannya sah. Nak contoh paling mudah kan? Senang saja, dan tentu akan dapat jawapan mudah sahaja. Upah orang buat rumah, beli rumah yang tak siap lagi, ibarat macam kita ni pi makan tom yum di kedai petani. Dia akadnya sama saja, dia panggil akad istisna. Nak tahu apa? Istisna, alif sin ta sad nun alif ain, sinaah, maknanya ciptaan, binaan. Istisna ni kontrak yang kita ni tempah nak satu benda yang tak ada lagi, untuk kita minta dia buat dengan kita bayar, dan benda tu mungkin jadi bukan serupa kita nak, maka dibenarkan kerana keperluan. Nah, kerana keperluan. Tu saya dah kata tu, noh. Kalaulah kita ni tak boleh upah orang buat rumah. Kenapa? Plan saja Ustaz, plan atas kertas, dia tak sama dengan buat rumah atas tanah. Lukis plan kira siap bata apa biji dia, besi apa batang, tapi hak tukang tu kadang-kadang dia pelari barang pun dah. Nah, dia kurang besi boleh jadi juga, maka akan berlaku unsur gharar. Kita nak lagu lain, tiba-tiba bumung sengit. Kita nak lagu lain, rupanya tiang tinggi 3 sempat. Jadi mungkin tu berlaku sebab belum buat lagi, tapi kerana keperluan kita terdesak nak rumah. Lah Ustaz, dalam dangau je lah ni, saya duduk dalam bawah kain terpan ni kan, pacak 10 batang buat kain terpan, duduk bawah tu anak beranak ni, saya perlu pada rumah. Keperluan itu dia panggil keperluan yang tidak mendesak tapi perlu. Maka bila perlu tadi hajat, syarak kata sepatutnya kita upah orang buat rumah tidak sah, kerana tak tahu dia akan buat macam kita nak ke apa, tak tahu. Tapi oleh keperluan nak rumah, dibenarkan balik kontrak itu. Macam kita makan tom yum lah, sepatutnya tak sah kita pergi order tom yum di kedai. Kemarin mesdah Ustaz hari ni teringin pi pula wak bini, kemarin pi seorang. Nah, wak bini pi hari ni order ni, saya nak tom yum macam kemarin. Tuan kedai tu penindah, aku masak tak suah kemarin jenuh. Ada usul gharar tak? Hak kita nak tu mungkin jadi belain. Sepatutnya kalau tak tahu benar kita nak order tu jadi macam kita nak ke tak, sepatutnya tak sah. Tapi kerana keperluan dibolehkan balik. Faham kan? Baik. Jadi setakat tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah.